Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita mulakan perbincangan kita pada petang ini dengan memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi ruang untuk kita berbincang seterusnya tentang politik di tanah air, dan kita akan memulakan perbincangan ini dengan dua panel sukarelawan kita, iaitu satu iaitu Cik Arun. Cik Arun ni macam peserta tetap kita lah dalam jadi saya terima kasihlah kepada Cik Arun yang memberi sokongan yang padu terhadap perbincangan ini. Dan kita ada Dr. Kamil, adik saya ni, Dr. Kamil, yang walaupun dalam tutup muka dan sebagainya hadir untuk memberi sumbangan pada perbincangan kita ini. Tajuk perbincangan kita ini, Dr. Mel, kita boleh tutup sekejap. Boleh tutup juga dia punya, boleh mute sekejap supaya nanti nak cakap sekarang bukalah. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ringkas tetapi sangat mencabar, iaitu ke mana amanah hendak dibawa. Itu tajuk yang sangat ringkas dan jelas persoalannya. Sebagai kita tahu, Amanah adalah sebuah parti politik yang agak unik sekarang ini. Sebagai sebuah parti serpihan daripada PAS, dan ia pertama sekali menjadi satu musuh ketat, musuh sengit PAS. Jadi saya tak tahu sama ada PAS sahaja yang melihat Amanah sebagai musuhnya, tetapi mungkin juga Amanah juga melihat PAS sebagai musuh ketatnya. Jadi biasalah dua parti politik yang lahir sebagai satu yang asal dan yang kedua yang menjadi serpihan kepada parti berkenaan. Sampai sekarang ini, pada pandangan saya lah, ke arah mana Amanah hendak dibawa ataupun hala tuju Amanah tidak begitu jelas lagi. Yang kedua, dari segi kepimpinan, Amanah belum menunjukkan kepimpinan nombor satu. Biasanya kepimpinan nombor satu itu menggambarkan falsafah perjuangan, hala tuju perjuangan, ataupun Amanah mempunyai apa-apa pendekatan yang tersendiri. Artinya mungkin Amanah tidak melihat orangnya sebagai yang terpenting, tetapi dasar partinya yang paling penting. Yang ketiga, dari segi sokongan pun saya tidak nampak Amanah mempunyai satu sokongan grassroots yang kuat, dan dari segi kepimpinan juga kita tengok kecuali satu dua orang yang baru menyertai Amanah, tetapi dalam barisan pimpinan sebenar Amanah itu masih lagi terdapat barisan lama, iaitunya mereka yang dulunya berada dalam PAS kemudian keluar daripada PAS menubuhkan Amanah, dan hanya mereka itu sahajalah yang cuma malah ada satu lagi yang dipersoalkan oleh orang. Misalnya dalam pemilihan baru ni, presiden sekarang ni, saudara saya Abang Mat, saudara saya Mat Sabu, sebenarnya kalah, tetapi akhirnya parti membuat keputusan
maknanya keputusan itu keputusan yang bertentangan dengan apa yang terdapat dalam amanah itu sendiri, sebab dalam dari segi voting memilih siapa presiden, orang vote orang lain, tiba-tiba ada keputusan lain dalam jawatankuasa tertinggi menyerahkan amanah itu kepada Mak Sabu. Tentulah ada satu keistimewaan dari segi itu, sama ada dari segi kepimpinan Abang Mat sendiri, ataupun dari segi dasar parti, ataupun dari segi-segi yang lain yang mungkin bagi setengah orang boleh melahirkan keraguan sebenarnya ke arah mana amanah itu akan dibawa oleh Abang Mat. Lebih-lebih lagi, bagi setengah orang, amanah tidak lebih daripada sebuah parti tajaan DAP. Ini. Amanah tidak lebih daripada sebuah parti tajaan DAP yang bagi DAP untuk mendapat sokongan orang-orang Melayu, DAP perlu ada sayap Melayunya, sayap Islamnya. Jadi 1-2 hari ini orang menganggap lagi muda. Satu lagi sayap DAP, sayap Melayu pemuda DAP. Kemudian ada orang kata amanah ini sayap Islam Melayu DAP atau sayap Islam DAP dan sebagainya. Dan ini sebagai satu andaian-andaian politik yang kita tidak tahu sama ada itu betul ataupun tidak dan sebagainya. Jadi dengan ini saya minta Cik Arun sebagai pengulas utama setiap sesi kita memberi ulasan beliau sebelum kita buka kepada, kita ada 2 peserta lain sekarang ni, iaitu Dr. Kamel dan Saudara Awi. Saudara Awi ni Cik Arun ingat ke Saudara Awi ni? Saudara Awi ni juga seorang pendukung yang tegar. Jadi kita boleh dengar pandangan mereka itu bagaimana. Silakan Cik Arun. Kita mulakan perbincangan ini. Terima kasih Datuk atas mukadimah tadi. Ya. Jadi petang ini kita membincangkan tentang arah ataupun hala tuju Parti Amanah Negara yang menjadi suatu entiti politik baru, ya. Jadi kalau kita katakan ia merupakan persaingan kepada PAS dan sebagainya, mungkin ada kewajaran pandangan tersebut. Cumanya dalam permainan politik kita di Malaysia daripada dulu sampai sekarang ini, iaitu tentang bagaimana peranan persepsi, ya. Jadi persepsi ini memainkan peranan, ya, dalam terhadap satu isu, ya, terutama sekali berkaitan dengan isu-isu politik lah. Barangkali satu perkara itu mungkin menjadi betul ataupun kadang-kadang salah, tetapi persepsi ini memainkan peranan yang penting, ya. Benda yang tak betul akhirnya menjadi betul. Benda yang tak betul dia jadi tak betul. Cik Arun, saya mencela sikit. Persepsi ini dulu-dulu masa saya duk belajar dulu, saya pernah baca apa yang disebut sebagai persepsi yang macam Cik Arun kata tadilah, kadang-kadang menjadikan yang betul tu tak betul, yang menjadikan tak betul tu betul. Misalnya dia bawa contoh satu pembohongan sebenar yang jelas tetapi dianggap betul oleh orang-orang yang terlibat dalam kajian dia tu. Macam ni. Itu dia, kajian itu melibatkan bagaimana pengaruh masa terhadap pemikiran manusia. Nah, dia kata mula-mula tu ada 3 dia punya sampel untuk kajian. Ini di Amerika buat ni kajian ni. Kemudian 3 sampel itu dia bawa masuk panggung wayang. Dia tunjuk satu cahaya kecil. Dia tanya 3 orang tu, cahaya itu bergerak atau tidak? Ketiga-tiganya jawab cahaya itu tidak bergerak. Kemudian diasingkan 3 orang tu, dia
ajar supaya 2 orang daripada 3 tu mengatakan cahaya itu bergerak. Okey. Jadi bila dipancarkan, dia tanya orang nombor 1, cahaya itu bergerak ke tidak? Orang nombor 1 yang tidak diberi taklimat tadi mengatakan tidak bergerak. Tapi bila tanya orang kedua yang sudah diupah tadi mengatakan bergerak. Orang yang ketiga kata bergerak juga. Maka bila dia balik kepada orang yang pertama tadi, orang pertama kata ada juga kemungkinan macam nampak sikit-sikit bergerak. Akhir sekali bila dia ulang-ulang, maka orang pertama yakin bahawa benda itu bergerak dan bukan khayalan. Benar-benar pada pandangan dia adalah bergerak. Itu kita katakan pengaruh media massa terhadap masyarakat. Silakan Cik Arul. Saya hanya celoteh sajalah. Okey, tak apa. Jadi dalam dialog kita pada petang ini, kalau kita melihat bagaimana amanah asalnya daripada serpihan, akibat daripada perbezaan pendekatan dalam PAS itu yang melahirkan amanah. Cuma kita tidak mau berbincanglah soal tentang apakah asas perbezaan yang boleh membawa kepada perpecahan dan tertubuhnya amanah. Di mana juga kita melihat isu ini seperti mana orang sepasang suami isteri yang bercerai. Jadi masing-masing akan memperlihatkan keburukan masing-masing. Ya. Jadi kalaulah isu ini kita panjangkan, bermakna kita semakin melebarkan rasa permusuhan di antara kedua-dua pihak ini. Jadi kita kena melihat apabila amanah ini wujud sebagai satu entiti politik yang baru, ya, semua pihak kita mesti melihat ke hadapan. Jadi masing-masing PAS dan amanah ada kekuatan masing-masing, ada kelemahan masing-masing. Ya. Jadi suatu benda yang mungkin tidak molek untuk kita berhadapan, ya, pertemuan ini kalau kita lihat berterusan sebagai satu bentuk dendam, sebagai satu bentuk perbalahan yang berpanjangan, akhirnya kita tidak mendapat apa-apa daripada persekitaran ini. Ya, cuma kalau kita melihat bahawa adanya kelebihan dan kekurangan, maka di sini kita perlu melihat perlu kepada saling menampung di antara kedua-dua ini. Jadi inilah yang kita harapkan bahawa dalam perbincangan kita, ya, kita melihat dalam bentuk jalur ilmu, ya, daripada kajian lapangan, ya, daripada kajian ilmiah dan sebagainya, dan kita melihat bahawa fakta itu adalah asas pegangan kita, ya, bukannya kepercayaan kepada persepsi, ya, dan kita mesti berani mempertahankan fakta itu, ya, sama ada, ya, kajian-kajian yang dibuat oleh dalam bidang disiplin sains politik misalnya. Jadi itulah yang kita akan pegang. Jadi kalau kita bersandarkan kepada persepsi di pihak masing-masing, bermakna kita tidak akan mendapat suatu kejernihan politik, ya, di antara parti Islam yang ada di Malaysia ini. Jadi itu dulu, Datuk, saya punya maklumat. Okey, terima kasih Cik Arul, satu intro yang sangat bagus yang saya rasa mewakili saya punya juga pandangan dan pandangan Majlis Dakwah Negara lah sebagai sebuah badan yang sangat berkecuali dan tidak memihak ke mana-mana dari segi politik lah. Jadi saya rasa oleh kerana Dr. Kamel duduk di hospital tu, jadi saya nak utamakan dia dulu kalau dia nak bercakap. Macam mana Dr. Kamel, nak bercakap tak? Persoalan yang kita nak bincangkan di sini, hala tuju amanah sebagai sebuah pergerakan politik dalam negara kita. Mungkin Datuk bising sikitlah. Saya nak cakap, saya bising sikitlah. Jadi nak serta sajalah, tak nak cakap. Saya nak cakap tapi suasana ni bising sikit. Tak apalah kan. Ya, okey. Boleh. Kalau nak cakap pun boleh. Tapi ringkas mungkinlah kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, saya mengkaji sebenarnya. Perlembagaan amanah. Macam juga saya pernah masuk PAS tahun 1983.
dengan tanda tangan Yusuf Rawa maksud. Jadi rekasnya saya kata kepimpinan Padeno ni Aziz berjaya dalam PAS menyatukan golongan agama dengan golongan profesional. Dan kebanyakan golongan profesional ni sebenarnya ramai juga daripada Ikram, daripada Abim, daripada badan lain lah. Jadi pergolakan politik yang berlaku lepas saya nampak sejak awal tahun ini dia lebih kepada macam aliran kau tua dulu lah. Itu Cik Arun. Itu satu pegangan yang jelas bagi kita macam perbalahan antara kaum tua kaum muda dulu. Ya. Oh. Jadi sebab itu kerana mudah dipaham. Okay. Kalau kita lihat, saya tengok macam lepas sumber dia bukan sumber politik, sumber hukum. Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Dia sumber hukum. Dia segi usul fiqh, bukan sumber politik. Tapi kalau kita pergi tengok amanah punya perlembagaan, kita lebih kepada wasatiyah, keadilan, rasuah, benda-benda yang lebih bersifat semasa yang didokong oleh ahli profesional. Jadi kecemburuan pihak orang tua kepada orang muda lah memecahkan amanah pada tahun 2015. Dari situ berpisah. Tapi saya yakin perpecahan ini lebih kepada kerana individu. Jadi mungkin satu masa esok bila individu memimpin PAS baik, amanah baik, bertukar kepada generasi baru, dengan dia boleh bertangkap balik. Allah. Maknanya perpisahan dengan harapan untuk bercantum kembali suatu masa apabila objektif itu dicapai, begitu kan? Sebab saya kata terus teranglah, Ayah Hadi sebagai presiden PAS tak dapat jadi bapa kepada semua orang. Dia menyebelah pihak pada sebelah pihak. Jadi macamlah juga Mahathir dengan Anwar lah. Allah. Okey, Cik Arun, satu pandangan dan satu hints yang jelas bagaimana mudah kita faham. Kaum tua dan kaum muda, Mahathir dan Anwar. Begitu kan? Profesional dengan ulama. Macam mana ulasan Cik Arun? Secara ringkas, tepat dan apa tu? Kalau kita katakan perbalahan ataupun PAS itu lebih menitik dalam konteks kita melihatnya sebagai sumber hukum. Tetapi kita kena ingat bahawa pernah dalam suatu masa ketika dalam Pakatan Rakyat, bagaimana boleh wujudnya konsep negara kebajikan? Bagaimana boleh wujudnya konsep PAS untuk semua, PAS for all misalnya. Jadi di sini kita melihat wujudnya satu dasar keterbukaan pada suatu masa yang PAS kemukakan, iaitu konsep negara kebajikan, bukan konsep negara Islam seperti mana pada awal dulu. Jadi kemungkinan di situ ada ruang, ada ruang suatu bentuk pembaharuan pendekatan untuk menangani permasalahan politik semasa apabila tema yang dibawa oleh PAS itu sebagai negara kebajikan, sebagai PAS untuk semua, jadi bermakna adanya satu pemikiran untuk nak membumikan PAS di kalangan masyarakat yang pelbagai di Malaysia ini. Okey, terima kasih Cik Arun. Awi, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, yang pertama sekali mungkin ada orang anggap saya ni adalah ahli amanah, dan sebenarnya saya bukan ahli amanah dan masih lagi ahli seumur hidup PAS dan tak pernah keluar daripada PAS. Okey. Itu yang pertamalah, dan saya setuju dengan ayahanda Dr. Kamil bila dia menyatakan bahawa pertembungan ini adalah pertembungan
idea dan kemungkinan akan bercantum semula. Cuma pada masa sekarang mungkin ada figure-figure besar dalam parti yang menyebabkan pencantuman itu tidak akan berlaku. Okey. Berkaitan, saya nak sentuh sikit berkaitan apa yang Dr. Harun kata tadi berkaitan dengan negara kebajikan. Nanti sebelum tu Awi, saya nak minta Awi ulas yang Dr. Kamil kata, Haji Hadi tidak seperti Fadil Noor dan Ni Aziz gagal melihat kalau apa tu oknum dalam PAS tu secara adil, maka ia menyebabkan perpecahan. Okey, ni mungkin ada satu perkara sebagai aktivis parti PAS sekitar daripada tahun 2000 kita ikut sistem tarbiyah dan sebagainya. Okey, kita ada satu pertembungan aliran sebenarnya dalam PAS. Ini dalam PAS sebelum berpisah dengan sebelum berpisah. Okey, kita ada satu term yang biasa kita gunakan, aliran Kelantan, aliran Terengganu. Itu satu term. Okey. Kelantan Terengganu pula. Ini macam main bola ni. Okey, tak apa, kita boleh, ini pandangan yang kita selalu okey. Selepas tu lagi satu, dan secara kebetulannya adalah Kelantan ni punya aliran kebanyakannya berpusat di UM dan seperti Ustaz Mat Husin, Husam Musa dan sebagainya lah. Okey, di Terengganu punya tim lebih berpusat di UKM. Okey. Benda ni mungkin secara lebih kepada dalaman pertembungan idea macam ni. Ya, tapi apa yang kita tahu sebab kita aliran Kelantan lebih kepada aliran Ustaz Guru Ni Aziz, Ustaz Yahya Othman dan sebagainya lah yang mengisi program-program tarbiyah kampus di sebelah kampus UM. Manakala di aliran Terengganu pula lebih kepada aliran Ustaz Hadi, Ustaz Abu Bakar Cik apa semua ni dan lebih kepada UKM. Dan tapi UKM tak ada figure-figure besar. Yang ada dalam PAS sampai hari ni pun adalah daripada UM, termasuk Ustaz Dr. Zudi Mazuki, Ridwan Makno dan sebagainya. Kebanyakannya daripada UM lah, tapi mungkin sebab kebanyakannya mungkin lebih dekat dengan Tok Guru Haji Hadi menyebabkan pertembungan mereka selari. Tapi masa kita dalam program bersama PAS, kita sejujurnya masa kita dalam PAS kita melihat, saya daripada election 2004 masa di kampus pun kita dah bekerja untuk parti. Daripada kampus kita turun, kita melihat beberapa pertembungan pandangan. Contohnya bila kita Ustaz Hadi 2004 kata Kapasing ataupun Kit Siang ubat expired, ubat tamak Arif. Contoh itu satu contoh yang biasa. Tapi sedap bidanan apa tu Tok Guru Haji Adik ni? Ubat expired ni? Tahun 2004. So isu dia bila Ustaz Hadi tak boleh menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan, contohnya bila di Lambung isu hudud dan akan bertembung antara PAS dan juga DAP. Bila pertembungan ni kalau Ustaz Hadi jawab, Kapasin jawab, dia tak akan selesai, isu ni akan jadi panjang. Tapi bila Tok Guru Ni Aziz jawab je, semua orang akan senyap. Dan banyak kali kita melihat perkara-perkara ini berlaku. Okey, so perkara-perkara ni kita dapat detect daripada tahun nanti Awi, saya nak ada satu point ni. Pada masa itu Tok Guru Haji Hadi sudah pun menjadi presiden. 2000 ya betul 2001. Tok Guru Ni Aziz tak pernah jadi presiden, dia menjadi pengurusi Majlis Syura. Betul. Jadi masa tu walaupun Tok Guru Ni Aziz ni bukan presiden, tetapi dia punya solusi itu dia yang membina keputusan-keputusan. Jadi presiden serah pada dia. Tapi apa hal pula dengan pengurusi Majlis Syura sekarang? Okey, sebab saya pun dah tak aktif dalam parti, tak berani nak komen. Selepas selepas daripada Tok Guru Ni Aziz tak ada dan kita melihat Ustaz Harundin dan sebagainya arwah Ustaz Harundin PAS dalam keadaan yang aliran sudah mula berbeza pandangan berkaitan dengan aliran menjadikan PAS sebagai sebuah parti nasional. Sebab tu bila Dr. Harun tadi kata berkaitan dengan negara kebajikan, PAS for all,
itu adalah agenda daripada sebenarnya kita yang kalau ikutkan PMIUM sebenarnya dah guna slogan PAS for all tu lebih awal daripada PAS gunakan Sendiri. PAS. Anak-anak dululah. Ya, betul. Okey, so nak kita sini bila katakan ni adalah aliran-aliran profesional yang dibawa untuk ke dalam PAS. So menyebabkan perbincangan tu lebih PAS lebih bersifat terbuka, dan bila tahun 2014 2015 kemasukan lebih ramai sahabat-sahabat daripada Timur Tengah, daripada Mesir, Jordan dan sebagainya yang mula bertapak di dalam PAS secara dekat dengan presiden, dan kebetulan pula Ustaz Guru Ni Azim mula kendur dan mula hilang dia punya penguasaan sebab mungkin faktor keuzuran menyebabkan aliran Timur Tengah menguasai Tok Guru Haji Hadi, dan golongan profesional secara tak langsung disisihkan dengan lebih cepat pada masa itu. Dan kalau kita tengok hierarki kepimpinan PAS ni, kita merasakan bahawa perpecahan ni adalah satu bala sebenarnya kepada gerakan Islam. Okey, pertamanya bila PAS hilang golongan profesional yang dilatih, yang memahami wakil politik Malaysia ataupun Nusantara, dan bila kita lihat aliran agama sahabat-sahabat daripada Timur Tengah menguasai PAS, mereka lebih bawa pendekatan yang lebih kononnya Islamik, nak melaksanakan hudud RU 355 dan sebagainya. Itu konon sajalah. Tapi sebenarnya bila Tok Guru Haji Hadi, sepatutnya ranking seterusnya adalah golongan profesional, dan seterusnya adalah golongan Timur Tengah yang akan, kalau kita ikut hierarki kepimpinan yang ada dari segi umur, dari segi senioriti dalam parti. Tapi bila kita buang golongan profesional, kita ada Tok Guru terus kepada golongan ketiga. Kita tak ada level kedua yang sepatutnya menjaga parti, menyebabkan parti dilihat undur ke belakang. Awi, saya cuba timbulkan, ada seorang penulis lah, tapi penulis ini orang UMNO lah dulu. Dia kata dalam PAS, krisis antara dua blok kebangsaan dan Islamik ini berlaku sejak zaman sebelum Asri lagi. Okay. Macam Zulkifli mewakili sayap Islam, Asri mewakili sayap Melayu. Maka berlaku pertumbungan, sebab itulah berlaku perpecahan pada waktu itu pun. Jadi adakah Awi melihat bahawa fenomena itu berulang balik? Okey, saya tak sampai untuk ke zaman Dr. Burhanuddin Al-Ilmi dan sebelum tu. Okey, cuma saya tertarik juga bila Datuk yang sentuh pasal benda ni. Tapi saya lebih cenderung kepada Ustaz Hadi sendiri, sebab bila Ustaz Hadi ada di dalam parti sebelum-sebelum ni, Ustaz Hadi mengeluarkan Datuk Asri dan sebagainya, dan menolak Datuk Asri yang dilihat lebih cenderung kepada Iman, Bapa nak cakap tak? Okey, lebih cenderung kepada nasionalis. Tapi kemudiannya bila masa tu kita dah tolak golongan profesional nasionalis pada masa tu, Datuk Asri dan sebagainya. Kemudian okey, lepas tu bila sampai kepada hujung-hujung sekarang ni, dia menolak pula golongan profesional. Dan Ustaz Hadi sendiri sebenarnya antara orang yang membawa perpecahan pada parti itu sendiri sebenarnya. Kalau kita lihat bagaimana susahnya Ustaz Fadil membawa pelbagai aliran untuk masuk dalam PAS, yang kalau sebelum-sebelum ni pun kita pun seolah-olah anti Ikram, JIM ataupun mana-mana jemaah lain yang kita merasakan bahawa jemaah yang paling betul adalah PAS dalam parti. PAS saja jemaah yang betul-betul alami dan sebagainya. Cuma bila kita kata Ustaz Hadi menolak, dan kita pernah tanya Tok Guru Ni Aziz sendiri tentang pertembungan jemaah dan sebagainya, dan Ustaz Hadi, Tok Guru Ni Aziz, Ustaz Yahya Uthman meraihkan perkara ni dan mengucapkan terima kasih dengan wujudnya jemaah-jemaah lain supaya kita tak bertembung dengan mereka, bahawa rekrutmen kita boleh ambil daripada orang yang tak terlibat dengan mana-mana jemaah. Itu yang kata Ustaz Hadi, Ustaz Yahya Uthman. Sebaliknya bila kita bawa aliran Terengganu di dalam jemaah, mereka lebih meletakkan PAS adalah paling solid, paling betul, paling alami dan sebagainya. Ini yang menimbulkan fanatik dan sebagainya kepada PAS sebelum-sebelum ni. Okey. Okey, kita ada beberapa orang lagi yang siapa ini dia letak nama dia PJA Jaib, kita ada
Muhammad Umar, kita ada Nordin Yunus dan siapa-siapa lagi. Kalau sesiapa daripada mereka ini yang nak menyampuk, saya persilakan mereka membuka macam Awi lah, menunjukkan muka supaya saya tidak kecewa bila saya menjemput masing-masing. Jadi sebelum itu, saya sebenarnya hari ini lebih jelas dari segi, walaupun Awi banyak bercakap tentang PAS, tetapi saya anggap itu adalah satu intro yang membuka cerita latar belakang bagaimana berlakunya perpecahan antara PAS dengan Amanah. Itu saya sebagai orang yang tak tahu apa ni, kita cuba fahamlah dari latar belakang itu. Cik Arun, bagi komen pendek lah sebelum kita tanya orang lain. Okey, agak mendalam apa yang Ivy jelaskan tadi itu sebagai bibit-bibit kepada konflik dalam PAS itu sendiri. Cuma apa yang kita lihat, wujudnya Amanah itu hasil daripada perbezaan pendekatan golongan profesional ini yang cuba untuk memberi nafas baru konsep siasat politik ataupun politik siasat syariah dalam konteks realiti politik Malaysia ini. Jadi daripada bertitik tolak daripada perbezaan pendekatan itu, maka Amanah sudah boleh bergerak sendiri tanpa lagi dia sangkut ataupun terbabit dengan apa pendekatan yang PAS bawa. Jadi ini agak memudahkan golongan-golongan profesional bagaimana mereka dapat menggarap konsep ataupun pendekatan ataupun gagasan ataupun idea-idea maqasid syariah itu dalam konteks negara demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi untuk mencapai suatu nilai-nilai keadilan tentang kemanusiaan, kebebasan dan sebagainya. Jadi inilah masanya untuk Amanah memperlihatkan gagasan yang mereka bawa itu sesuai dan dapat diterima. Tapi itu bergantung kepada kebijaksanaan, kehebatan mereka, bagaimana pencak silat mereka itu diterima bukan sahaja oleh gabungan mereka dalam Pakatan Harapan, tetapi juga boleh diterima oleh sebilangan besar rakyat Malaysia ini dalam pelbagai kaum. Jadi sesuai tema yang dibawa sebagai rahmatan lil alamin itu, bagaimana mereka nak menggarapkan dalam satu sistem negara yang sudah berteraskan kepada negara bangsa dan juga kepelbagaian, kerencaman pemikiran. Jadi itu kemungkinan di situlah kita akan melihat bagaimana Amanah ataupun Parti Amanah Negara ini dapat menggarapkan gagasan dan idea-idea mereka dalam perjalanan politik negara kita pada masa ini. Terima kasih Cik Arun. Sebelum saya pergi kepada saudara Nordin, saya nak balik sekejap kepada Awi. Jadi berasaskan kepada yang Awi katakan tadi, saya berkesimpulan bahawa lahirnya Amanah ialah secara tiba-tiba dan tidak dirancang dengan baik. Hasil daripada krisis identiti di kalangan para pemimpin, aliran Timur Tengah dengan aliran profesional dan sebagainya, dan antara Kelantan dan Terengganu, Haji Hadi dengan Nik Aziz, kita tahulah ada, kalau orang tanya saya pun cuma mujurnya dua-duanya dua pemimpin yang baik yang tidak berbalah dalam media antara keduanya. Itu kena ku puji. Tetapi maknanya tercetusnya perbalahan dan kemudian lahirnya Amanah
secara reaksi. Lahirnya amanah yang merupakan sebagai suatu reaksi kepada perbalahan politik dalam PAS dan bukan suatu perancangan tentang hala tuju yang berbeza ataupun falsafah perjuangan yang berbeza. Sekadar berlaku krisis kepimpinan. Ringkas. Okey, saya terlibat dengan seawal krisis tersebut sebab saya juga berada dalam pemuda sebagai admin lah AJK pada masa tu. Okey. Maknanya di bawah jabatan dalam pemuda saya adalah salah seorang AJK yang terlibat. Okey. Pertembungan tu dah bawa masuk dalam parti, cuma nak kata dan sebelum kewujudan PASMA yang membawa kepada harapan baru dan seterusnya kepada amanah, saya juga terlibat dalam beberapa pertemuan dengan pimpinan profesional. Cuma pada masa tu pandangan peribadi saya adalah kekal bersama dengan PAS walaupun kalah dalam pemilihan dan sebagainya, dan saya yakin bahawa kalau kalah pemilihan pun 16 tak silap saya, 16 ke 18 saya tak ingat, AJK yang kalah dan mewujudkan amanah tersebut, mungkin akan diberi lagi peluang untuk bertanding dalam pilihan raya walaupun tidak semua pada pandangan saya. Dan tapi pendekatan mereka lebih kepada mungkin form yang sudah ada pada mereka ni dah kuat kononnya lah dalam amanah ni, yang menyaksikan bahawa boleh tarik sebahagian daripada ahli PAS supaya bersama dengan mereka. Bagaimanapun penubuhan tu kalau ada orang kata ditaja oleh DAP dan sebagainya, tu yang saya rasa bukanlah ditaja oleh DAP, cuma melengkapkan Pakatan Rakyat pada masa tu yang diubah kepada Pakatan Harapan, melengkapkan sentimen sebuah gerakan ataupun parti yang berasaskan Islam seperti PAS. Dan amanah sendiri sebenarnya membawa perkara yang terlalu jauh daripada PAS sebenarnya dari segi pendekatan yang mereka bawa, menyebabkan kewujudan amanah ni dia sebab orang tak boleh nak accept amanah ni secara menyeluruh seperti mana orang melihat PAS dan juga UMNO. PKR sendiri mengambil masa hampir lebih daripada 10 tahun untuk diterima. Amanah bagi saya adalah sebuah parti yang kalau tidak menang dalam masa terdekat, kemungkinan mungkin tidak panjang hayat dia. Walaupun saya dilihat sebagai simpatisan pada amanah dan beberapa pandangan kita bila kita sampaikan kepada pimpinan ataupun aktivis parti yang lain, kita merasakan tak jauh bezanya amanah dan juga PAS dari segi keterbukaan untuk menerima idea-idea daripada luar, kritikan-kritikan. Cuma lebih baik sedikit daripada PAS lah. PAS ni tak boleh nak tegur langsung, terutama dan sebagainya. Cuma kalau katakan kewujudan amanah ni mungkin boleh dikatakan wujud secara ad hoc yang tak dirancang dan dekat sangat dengan pilihan raya. Kalau mungkin lama, mungkin pertembungan term untuk pemilihan sekali lagi dalam PAS mungkin boleh bertanding lagi. Ni dah tak ada masa. So itulah yang menyebabkan amanah wujud dalam keadaan yang bagi saya tak menarik bagi saya. Walaupun nampak hanya dia berasaskan pada darah panas gitu sementara yang based on isu kita dikeluarkan. Cuma seperti saya kata, Ustaz Kamil sendiri pun kata tadi, jika ada mungkin sebahagian aliran yang ada dalam PAS, terutama Ustaz Hadi tak ada, dan kemungkinan bila betul-betul ada ancaman kepada gerakan Islam dan sebagainya, mungkin PAS dan juga amanah ataupun sebahagian pimpinan yang mula kendur daripada amanah kembali kepada PAS, kemungkinan lah. Okey, Wi. Cik Nordin, silakan bagi ulasan. Terima kasih. Assalamualaikum Datuk Profesor. Salam. Okay, jadi tajuk hari ini mendengar amanah kan. Saya pun sempat dengar yang kebelakangan ni sajalah kan, yang diulas oleh Saudara Awi tadi tu. Saya tidak mau melihat dari banyak kali ke sejarah, saya tengok kedudukan amanah ini untuk masa hadapan. The way forward. And what is in for amanah as a political party in future lah. Jadi saya nak bagi sikit pandangan mengenai kedudukan amanah tu lah.
Ya. Ya. Ya, yang kita maklum Amanah merupakan satu splinter parti daripada PAS. Ya. Ya. Begitu juga macam Bersatu hari ini splinter daripada UMNO. Okey. Ya, jadi bila splinter parti ini dia baru dan juga masih belum mengalami banyak tekanan lagi. Kita tak tahu akan depan boleh terus hidup atau akan matilah. Di mana sebut oleh Saudara Awi tadi. Ya. Jadi saya rasa saya mencelah Cik Nordin. Ya. Adalah menjadi tugas yang sangat berat bagi parti serpihan. Berasaskan kepada sejarah, walaupun Cik Nordin tak suka melihat sejarah tadi, tapi sejarah adalah ubur zaman yang menerangi jalan masa depan kita. Hatta Parti 46 sendiri pun tak boleh bertahan lama kerana masyarakat Malaysia ni adalah masyarakat tidak macam masyarakat di barat. Itu saya nak mencelah lah Cik Nordin, teruskanlah. Ya, saya setuju. Sejarah memberi kita pengajaran. Ya, itu tak dapat nafikan ya. Tapi saya tak nak ulas apa yang berlaku di sejarah, maksud saya begitu kan. Okey, memang sejarah kita kena tahu untuk pengajaran bagi kepada kita ya. Okey. Silakan. Ya. Jadi untuk kehadapan ni yang saya lihat hari ni Amanah sebagai splinter parti parti Islam, tak tahulah kononnya ke sebenarnya kan. Ya. Jadi bila Amanah ada sebahagian daripada Pakatan Harapan. Yang kita tahu Pakatan Harapan ni mengenai dia mengandungi 3 parti utama iaitu PKR, DAP dan Amanah. Jadi bila sebut DAP tu, saya bukan racist lah, bukan anti siapa, tapi dia memberi satu keadaan bagi orang Melayu khususnya lah ya, walaupun tak ramai. Jadi harus kita bagi pandangan pendapat kita lah ya. Jadi bila Amanah bersama satu parti DAP ya, saya tak mau buat conclusion di sini. Kalau boleh saya dapat pandangan daripada Datuk Profesor dan lain kawan lah ya, apa pandangan kita bila Amanah bersama dengan DAP. Adakah itu merupakan satu gabungan dari konsep Islamnya, satu pergerakan yang bagus segi politik untuk memajukan negara, ummah dan bangsa. Ya, itu persoalan saya lah. Saya ada banyak soalan daripada jawapan di sini kan. Jadi Amanah sebenarnya kita maklum mereka naik sebab last general election 2018 mereka jadi kerajaan. Masa yang Muhammad Tun kita lah menjadi Perdana Menteri. Ya. Begitu juga dengan Bersatu. Saya ingat Bersatu dengan Amanah ni tak banyak beza lah. Nasib apa muncul tu sebab menang pilihan raya. Kemudian terus jadi kerajaan. Jadi pemimpin mereka jadi menteri. Begitu juga Amanah. Ya. Jadi untuk akan datang kalau boleh kita kaji semula, di manakah kedudukan Amanah lepas ini? Adakah lebih baik mereka bersama Pakatan Harapan dengan DAP? Adakah perlu kita memperkuatkan lagi Amanah? Contohnya patutkah kita bawakan PAS masuk ke Amanah digabungkan sekali supaya satu entiti, begitu juga macam Bersatu dengan UMNO, adakah patut kita gabungkan kedua sekali kalau demi bangsa, agama dan ummah kita kan. Ini semua persoalan yang saya letakkan di sini kan. Jadi sebelum saya teruskan, saya pun bincang banyak ni segi perbedaan ummah lah antara 3 parti Melayu iaitu Amanah, PAS, 4 maksudnya lah, Amanah, PAS, Bersatu dan juga UMNO lah. Ya, ini kita nampakkan 4 parti yang lebih berteraskan Melayu Islam. Ya, bagaimana kita bersama. Jadi sekarang saya minta pandangan sekarang ni di segi Datuk khususnya lah daripada Amanah. Saya moderator. Ya. Dan Datuk pun ada juga pandangan, walaupun kita pandangan peribadi ya. If we can be right, can be wrong. Kita can be non partisan, tidak apa. Ini kita perbincangan kan. Kalau dia orang boleh terima, dia orang berkuasa. Politik ini mereka buat keputusan sebagai presiden parti kan. Begitu juga Bersatu dan sebagainya kan. Datuk. Okey. Terima kasih Cik Nordin. Sebelum saya saya nak tanya Datuk Ali Hassan. Tetapi sebelum tu saya nak pergi kepada Cik Arun. Bagi komen sikit, kalau sikit-sikit nak, kamu dia pergi ke Awi ke, sementara
Datuk Ali Hassan bersedia untuk memberi ulasan. Okey, saya pun merasakan apa yang Cik Nordin sebutkan tadi tentang keberadaan amanah dalam Pakatan Harapan, ya. Jadi di situ ada nampak macam satu dilema apabila orang Melayu tidak dapat menerima DAP sebagai satu politik yang di mana persepsi yang mendalam sebagai satu parti perkauman Cina, itu persepsi yang selama ini dilaung-laungkan oleh pihak-pihak yang lain. Cuma itulah bagaimana amanah dapat keluar daripada kemelut persepsi ini dengan idea-idea atau gagasan Islam rahmatan lil alamin itu. Kalau kita menolak DAP, ya, realitinya parti Cina itu sudah wujud ya dalam negara ini, dan orang-orang Cina sudah menjadi sebahagian daripada bangsa yang telah diiktiraf, diterima ya kedudukan mereka di sisi perlembagaan. Jadi kalau kita mengambil pendekatan untuk meminggirkan ya peranan mereka, kita akan kehilangan satu bentuk dakwah. Kalau kita katakan keberadaan kita dalam Pakatan Harapan yang mana ada DAP dalam tu, kita boleh melihat dari satu sisi yang lain bahawa gagasan Islam itu bagaimana kita dapat diberikan ataupun kita dapat menerangkan ya konsep rahmatan lil alamin itu kepada masyarakat non muslim. Okey, terima kasih Cik Arun. Inilah di antara komen saya tadi, Datuk. Yes. Okey, terima kasih Cik Arun. Lain Cik Arun pun tak apa tu. Jadi Datuk Ali, sampai sekarang ini saya belum lagi mendapat jawapan kepada persoalan saya yang awal tadi. Kemana sebenarnya amanah? Sama ada menuju ke arah satu dasar perjuangan tersendiri ataupun sekadar suatu duplikasi kepada PAS, dan sama ada amanah bersedia untuk berada di hadapan atau sekadar mau membuntut DAP menjadi penyokong pada DAP dan sebagainya. Walau bagaimanapun Datuk bebaslah nak melihat persoalan ini daripada perspektif yang mana sekalipun kita terima lah. Silakan Datuk. Sila unmute. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Profesor Muhammad Zudi Abdul Majid yang memberi ruang dan ruang untuk saya barangkali memberikan pandangan saya. Saya melihat pertama amanah itu sendiri. Jangan lihat kepada parti atau apa. Kita lihat kepada konsep dan juga pengertian amanah. Kalau dalam konteks misalnya dalam Islam misalnya, perkara ini amat besar dan perlu barangkali memberi image yang betul-betul Islamic in nature. Itu satu. Jadi kalau melihat kepada parti, saya rasa berbeza dengan barangkali hakikat asas beramanah. Ini yang saya tahu. Misalnya kita perlu lihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dia mengingatkan kita, yang pertama sadik, yang kedua amanah dalam perjuangan kita. Jadi begitu besar digariskannya dalam sedaran amanah. Jadi mahu tidak mahu ini hendaklah kita berteraskan kepada jati diri Islam kita sebenar. Kalau kita bawa amanah dalam parti politik, maknanya bagi saya kita mesti menggambarkan apa orang kata menterjemahkan keislaman yang tulen. Keislaman yang tulen bagi saya sebagai contohlah, pertama, kalau kita sesama Islam bersaudara. Kalau bukan bersama Islam, saya rasa kita perlu berhati-hati.
Ini yang perlu kita lihat. Kita dah ada jati diri sendiri. Misalnya garis panduan kita yang besar ialah Al-Quran. Visi Al-Quran itu ialah surat Al-Fatihah. Visi kita nak jalan yang lurus, jalan yang diredai, bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan yang tidak dipersetujui. Jadi jelas di situ bahawa pemilihan kita, kalau kita ikut visi Al-Fatihah, saya rasa kita perlu jelas bahawa amanah barangkali kena refleksi sendiri. Parti amanah bagi saya lah. Buat refleksi apakah asas perjuangan mereka betul-betul berlandasan kepada visi Al-Fatihah itu sendiri. Datuk, satu dasar lain. Ya. Penerapan dasar lain saya perhatikan apabila amanah menang bersama PH dan diberi tanggungjawab, terutama sekali dalam bidang keagamaan, keislaman dan sebagainya, saya dapati mereka gagal mentranslatekan rahmatan lil alamin itu dalam bentuk yang jelas. Masih berteori dan malah bagi saya, hatta menteri dia sendiri pada waktu itu pun, saya ibaratkan sebagai orang yang tersasar atau tersesat di jalan sendiri. Ya. Orang yang tersesat di jalan sendiri, dia tidak boleh menceritakan kepada masyarakat bahawa maksud rahmatan lil alamin yang akan dibawa oleh amanah ini dan sebagainya. Dia duduk melikung dalam satu ruangan yang tak bertepi. Mujur kerajaan tu jatuh, kalau tak jatuh masih lagi melikung, tak tahulah tu. Macam mana tu nak ulas? Saya mengambil iktibar tajuk Prof kata tadi, sesat. Maknanya kalau Prof kata sendiri dah tersesat, dah lari kepada visi Al-Fatihah tu. Tetapi saya gelarkan seorang menteri ajalah. Mungkin orang lain lebih hebat daripada dia. Betul, tapi ini refleksi kepada kumpulan. Mau tak mahu, misalnya kita mesti menghayati ataupun kita faham dan hayati dan amal semuanya. Memberi contoh. Jadi sebab itu rahmatan alamin itu ialah sebagai contoh bahawa kita tak bergaduh. Kita mesti dapat contoh yang terbaik untuk semua. Dan kita memberi orang kata kemakmuran untuk semua. Jadi ini yang kita katakan, dan kalau dengan Islam jelas, kalau kita amanah, memang Islam mengamanahkan. Kalau saudara kita bergaduh, tak berfahaman, kita mesti rapatkan semula. Bukan kita renggangkan balik. Maknanya amanah kena sokong MDN lah ke arah perpaduan ummah gitu. Betul, saya setuju. Kalau kita bukan hanya untuk berpolitik saja, kita tujuannya keharmonian semua. Rahmatan alami ialah untuk memberi rahmat, ya, barakah dan rahmat. Ini keyword yang kita perjuangkan. Jadi dalam hal kita bergerak, jadi janganlah kita bermusuh-musuh disebabkan berbeza parti politiknya. Dan ini dah berbeza ataupun berlawanan dengan apa yang tujuan asal kepada kita. Ambil ibarat bagaimana Nabi Muhammad sebagai pemimpin, dia tidak mengenepikan musuhnya dan tidak mengurangkan tujuan bersama untuk persaudaraan. Bagaimana dia menggunakan misalnya masjid ataupun media yang boleh menyatukan ummah, tidak memecah belahkan ummah. Inilah saya kira kita perlu muhasabah diri. Konsep amanah. Datuk, saya nak mencelah Datuk kan. Ya. Setakat apa yang saya perhatikan, UMNO dengan PAS dengan bersatu kelahi. Ya. Amanah dengan PAS, mungkin dengan UMNO juga. Tapi dengan UMNO kurang berkelahi. Antara amanah dengan PAS,
nak banding dengan UMNO dengan Bersatu, saya rasa lebih hebat lagi peperangan tu antara Amanah dengan PAS. Jadi kedua-dua pihak ni tidak menunjukkan toleransi langsung untuk menyokong perdamaian, menyokong perpaduan ummah, malah telah menjadikan pantas politik itu sebagai satu tempat untuk masing-masing membalas dendam antara satu sama lain. Itu pertanyaan saya pada Datuk. Apa ulasan Datuk tentang itu? Itu provokasi saya ke, persepsi saya ke, atau pandangan saya itu cara pembebasan lah tu. Ya. Tapi macam mana pandangan Datuk? Saya balik kepada tujuan kita sebagai umat Islam. Jadi saya rasakan kalau kita berbeza, masalahnya kita tak bermusyawarah dari hati ke hati. Kita bermusyawarah berdasarkan kepada manifesto. Kita bermusyawarah berdasarkan kepada barangkali visi dan misi parti politik tersebut. Tidak kepada visi dan misi kuasa Islam yang tulen, yang sebenar. Kita tak bermusyawarah. Walhal dalam Islam, kita telah diamanahkan apa saja kekurangan, kekhilafan, orang kata ketakbersamaan. Kita perlu bermusyawarah, dan bermusyawarah itu dari sehati ke hati. Dan tak patutnya berpecah-pecah, walaupun memang di akhir zaman ni umat Islam berpecah berbagai kumpulan. Tapi kita mesti balik kepada asal. Asal kita ialah ummah yang satu. Jadi jelas di situ. Jadi bagi saya lah, kita sama-sama kita mendalami pengertian Al-Quran sebenarnya. Bagi saya, maaf Prof, Prof lebih mendetail. Sama kita ni. Saya melihat visi kita, kalau kita patuh dengan surah Al-Fatihah tu, cukup jelas visi kita. Kita tak mahu yang sesat, tidak mahu yang mungkar. Kita hendakkan yang lurus. Pilihan tu jelas. Kemudian lepas visi, misi kita. Dalam perjuangan kita ada misi. Al-Baqarah itu jelas misi kita. Lihat sedetail-detailnya, Baqarah itu ialah misi kita. Jadi kita dah ada visi dan misi, dan seluruh ayat Quran yang lain itu ialah objektif kita. Tujuan hidup. Bagaimana pertamanya dalam Al-Quran diturunkan ialah manusia. Surah wanita, surah keluarga. Keluarga kita persatukan, wanita kita perjuangkan sebaik-baik. Ini pandangan saya, dan yang lain sepenuhnya diterakirkan dalam isi sepenuhnya hingga ke surah diingatkan kul a'udzu birabbin nas. Pada manusia semuanya sekali diingatkan. Ini bagi saya lah. Kita faham. Terima kasih Datuk. Cik Nordin. Ya. Macam mana? Sudah mendengar ulasan daripada Datuk? Ya, tapi masih belum jelas lagi sebab amanah ni kita bincang dari perspektif sebagai satu parti politik. Ya, iaitu yang kita bincang ni. Kalau tidak sangkut politik, hanya persatuan dakwah, memang mudah. Ya, bila masuk elemen parti politik ni, contohnya dalam Pakatan Harapan ada DAP dan sebagainya. Jadi akan berlaku konflik dalam gabungan politik ini kan. Itu yang saya tanya tadi tu, di manakah untuk kehadapan bagi amanah ni, adakah perlu bersama Pakatan Harapan atau melalui jajaran politik yang lain? Jadi kita boleh jawab lagi, amanah sebagai satu identiti parti politik. Dia harus ke mana? Patutkah dia berterus dengan DAP dan Pakatan Harapan demi menegakkan ummah dan juga umat Islam, atau mencari jajaran baru dari segi politik untuk perpaduan ummah? Itu persoalan kita hari ini ya. Cik Nordin nak cadang supaya amanah bergabung dengan UMNO ke Cik Nordin? Saya tak cadang begitu. Ya, sebab ada kalau Datuk percaya UMNO memang begitu berintegriti,
Mungkin. Tapi bagi saya saya ni independen. Ya, Saya bagi saya pandangan saya apa yang saya lihat ada di sebaliknya. Okey, dari segi UMNO tu begitu juga dengan PAS pun bagi saya lihat PAS itu sebagai satu identiti parti politik. Okey, bila ada identiti politik, objektifnya mungkin berbeza daripada satu kumpulan dakwah Islamiah. Yang mana tidak ada konflik dari segi untuk kompromiskan isu-isu lain pada agama. Okey, Cik Nordin, saya tengok Awi dah gelisah dah. Apa Awi? Ada benda yang menggelikan hati Cik Nordin sebut tadi. Macam mana? Semua pandangan yang amat menarik. Pertama sekali, saya setuju dengan Cik Nordin kata berkaitan dengan amanah, PAS dan sebagainya adalah parti politik. Dan bila kita kata parti politik, ada satu tulisan, kalau tak silap saya baca dalam buku tu dalam 2004 masa di kampus dulu, berkaitan dengan penyatuan ni. Kita ni sebenarnya berpecah kerana kita adalah ekstrim untuk bersatu. Kita nak jadi satu, tu kita berpecah. Okey. So ekstrim nak bersatu ni lah kita berpecah sebenarnya. Sepatutnya bila kita ada multi parti politik, ia adalah satu rahmat pada kita, di mana setiap parti perlu menonjolkan kelebihan parti-parti masing-masing dari segi membela rakyat yang nombor satu. Kalau katakan kita nak bawa kepada Islam, kita boleh tergelak juga bila kita tengok, kita bandingkan Mujahid, YB Mujahid dengan menteri-menteri, 3 menteri yang sebelum-sebelum ni. Kita kena faham perbankan yang paling pembangkang yang paling hebat dalam dunia satu je, PAS. Okey, paling hebat dalam dunia, semua benda dia bangkang, dan yang kita pun bangkang kita daripada PAS. So kita tahu daripada susul galuh PAS. Okey, di zaman Mujahid, okey, ada perkara yang kita melihat dari segi mungkin apa yang dikata Mujahid tu tak kena pada wakil Melayu, bukan pada Islam punya term. Dan Mujahid terlalu ekstrim nak bawa perkara yang dia rasa betul, dan di peringkat kita pun banyak kali kita berdebat, berbahas dengan Mujahid. Memang Mujahid lah yang paling pandai lah amanah ni masalah dia. Okey. So tapi kalau kita bandingkan apa yang ada pada selepas Mujahid, baik Dr. Zul, baik YB sekarang ni Ustaz Idris, nakib saya. So apa yang ada pada hari ni rasanya tak kurang 1 inci pun, atau mungkin lebih teruk daripada Mujahid. Sebagai contoh. Okay. Oh gitu pula. Menarik. Kita lihat masa tu PAS ni pembangkang yang paling hebat, dibawa pula sentimen yang resis. Okey, sentimen resis. Isu Sajat pergi Mekah pakai tudung sebagai contoh. Okey, Mujahid dipersalahkan seolah-olah dunia ni kiamat. Okey So kita lihat bila Sajat ada di zaman PAS, PN, Sajat pernah keluar kenyataan dia keluar Islam. Dan sampai dia boleh lari. Bayangkan kalau ini adalah Mujahid yang jaga hari ni, apa yang akan berlaku? Mungkin pada Merbuk 2.0 akan berlaku. Okey, kalau kita tengok isu lain, okey, tabung haji yang diceritakan, dijual, dilelong dan sebagainya. Apa return yang dapat balik pada tabung haji? Boleh tengok balik statistik data, apakah tabung haji rugi masa Mujahid, selepas Mujahid bawa balik penstrukturan semula, bawa daripada macam mana tabung haji dijadikan skim cepat kaya oleh Riza Baling yang menjadi pengerusi dulu, bagaimana bonus diberi atas nombor sama macam kita buat skim cepat kaya. Okey, so tu sebab tabung haji dan Mujahid pusing balik untuk kembalikan sistem tabung haji supaya return dividen yang dikembalikan adalah dividen berdasarkan performance tabung haji, bukan performance pusing duit yang sama. Maksudnya kalau saya letak 100, dalam tu saya dapat 7%, RM7 dan sebagainya. Itu adalah angka nombor yang kita tahu, nombor tu 100 tu pun takkan keluar pada bila-bila masa. So tabung haji dah jadi skim cepat kaya, sistem yang mengarut untuk Ponzi sistem untuk kembalikan dividen secara skala besar di bawah pemerintahan. Ni yang kita dan nampak benda ni. Dan kalau bila kita ditukar, Mujahid buat benda ni, orang Melayu memang tak akan fikir pasal matematik. Dia hanya fikir isu Sajat, isu Adib kena bunuh pun Sajat, Mujahid kena juga. Okey, isu resis ni, adakah isu ni selesai pada hari ni? Kita tengok Sajat selesai, Adib selesai, dan sedangkan pada masa tu Menteri Dalam Negeri adalah Menteri Jaga Bomba Zuraida.
yang ada dalam kerajaan hari ini. Tapi kita lebih fokus dan goal PAS pada masa tu adalah attack satu macam kita di zaman sebelum BN sebelum ni kita attack Ahmad Mazlan. Itulah Mujahid yang dijadikan kambing hitam dalam usrah yang diarahkan supaya attack Mujahid. Okey, dan ini berlaku dan berkesan dan kita lihat hari ni tak ada orang attack pun Menteri Agama apa yang berlaku. Isu kalau tengok yang isu murtad yang budak kecil ni yang nak dikembalikan kepada agama asal. Kita lihat siapa bapa budak ni yang masuk Islam. Adakah bapa budak ni berkualiti untuk jaga budak-budak ni? Katanya saya tak tahu cara ni. Katanya penagih dadah dan sebagainya. Adakah kita menerima orang yang Islam ni ambil semua orang masuk asal masuk Islam sedangkan membawa fitnah balik pada Islam dan kita pertahankan perkara-perkara yang sebegini sedangkan akidah umat Islam yang lain yang anak orang Islam sendiri yang macam-macam masalah yang kita ada. Kenapa kita tak fokus pada Okey Awi. Okey, cukup sekat tu. Jadi perbahasan tu kita ada sikit lagi ni. Kita nak tengok apa tu. Nak Cik Nordin pula Cik Arun. Cik Arun dah terkunci dia punya mulut tu pasal dengar Awi tadi Maknanya bagi Awi, Mujahid bukan seorang yang sesat di jalan sendiri. Berasaskan teori apa tu rahmatul alamin dia tu. Apa ulasan Cik Arun? Bukan yang itulah. Ulasan yang perbincangan kita tadi. Okey. Dalam perbincangan kita dalam lain tak elok Datuk. Boleh dengar tu? Okey boleh dengar. Okey. Dalam isu perbincangan kita tentang hala tuju parti amanah ini. Apa yang kita lihat bahawa idea ataupun gagasan politik idea yang dibawa oleh amanah ini dalam usaha untuk nak menempatkan idea-idea progresif dalam perencaman. Muhammad Omar tolong mute. Okey. Mak Omar, tolong mute dulu sebelum pada melahirkan diri. Okey. Ya, sila Cik Arun. Okey, jadi maksudnya gagasan politik idea yang hendak dibawa oleh amanah dalam konteks kerencaman ataupun kompleksiti sistem politik di Malaysia ini. Jadi dengan mengambil kira apa yang telah dilaksanakan tentang politik idea ini di Turki misalnya ataupun telah gagasan oleh Rashid Al-Ghanousi di Tunisia dan sebagainya. Dan pendekatan-pendekatan itu diambil kira tentang bagaimanakah satu bentuk gagasan ataupun idea-idea politik yang contemporary, yang progresif itu. Jadi yang menjadi suatu dilema bagaimana amanah cuba untuk menyentuni keberadaan DAP dalam Pakatan Harapan itu dengan gagasan-gagasan idea ini. Jadi inilah yang agak beza sebab kedudukan dalam DAP ini menjadi suatu yang agak allergic bagi orang Melayu. Jadi apabila amanah berada dalam satu pakatan yang DAP berada di dalamnya telah menimbulkan satu persepsi yang tidak elok kepada suatu perjuangan Islam ini. Jadi bagaimanakah pendekatan yang seharusnya bergantung kepada kebijaksanaan mereka menggarap isu ini supaya kita dapat membentuk suatu landscape politik Malaysia baru yang tidak meminggirkan. Okey Cik Arun, saya nak pick Cik Arun punya point. Saya nak ambil Cik Arun punya point, Cik Arun. Datuk Ali, kata Cik Arun amanah gagal memperjelaskan kedudukannya untuk keluar daripada sensitiviti politik Melayu yang berdamai dengan DAP. Macam mana ulasan Datuk? Sebelum saya pergi ke orang lain lagi.
Saya merasakan bahawa amanah perlu barangkali bermusyawarah di antara kalangan mereka untuk menentukan sama ada langkah dan apa ni, arah tuju mereka ini betul-betul bersesuaian dengan falsafah jati diri amanah itu sendiri. Ini yang perlu dipikirkan. Dan kalau ambil kita contoh Rasulullah SAW, kita tak salah bekerjasama dengan, bukan bekerjasama, bersahabat dan bersaudara dan apa ni, berjuang dalam hal berparti dengan melibatkan musyrikin dan yang lain-lain. Tetapi yang penting ialah bahawa jati diri kita mesti diutamakan ke atas kaum muslimin itu sendiri. Jadi jangan nampak bahawa parti-parti Islam bermusuh antara sama-sama lain. Dan dalam memperjuangkan ideologi sendiri, hanya mementingkan ideologi sendiri, tidak memikirkan ideologi parti-parti Islam yang lain itu. Jadi itu yang saya rasa patut dipikirkan. Datuk, sebelum pergi pada Cik Nordin, saya nak tanya pendek sikit Awi ni. Awi pendek sikit. Okey, Datuk. Kenyataan macam Datuk sebut tadilah secara politely, kenyataan yang dibuat oleh abang mak kita terutama sekali sangat mempertahankan DAP media, dan di samping itu sangat kuat menyerang PAS. Sebab itulah saya katakan tadi, semacam sesat di jalan sendiri, tidak boleh ada satu way out yang jelas. Nyatakan kepada masyarakat bahawa kami mempunyai rasa yang jelas sekian, tapi bagi setengah masyarakat, dia kata kamu ikut duk puji DAP, kutuk PAS. Macam mana ni? Okey, Datuk. Terima kasih. Saya sangat-sangat setuju apa yang Datuk katakan berkaitan dengan tindakan amanah yang dilihat sebagai budak DAP yang paling nampak ketara. Bukan kata Abang Mat saja ataupun pimpinan PH saja, pimpinan amanah saja. Di peringkat bawah, saya menegur beberapa kawan-kawan saya yang saya kata kenapa perlu disentuh isu yang melibatkan bila DAP attack suatu perkara melibatkan agama dan sebagainya, kenapa tidak kontra dengan DAP. Dan walaupun pada pandangan mereka DAP bukan bercanggah dengan akidah dan sebagainya pada pandangan mereka. Cuma saya setujulah, dan bagi saya ini adalah masalah paling utama yang ada pada amanah yang dilihat sebagai budak DAP sampai hari ini. Dan next untuk apa yang akan berlaku pada amanah dengan rekrutmen sistem yang tidak begitu baik, saya rasa amanah pun takkan pergi lama kalau tak jadi kerajaan. Dan kebetulan hari itu dapat kerajaan sekejap, itu membuatkan amanah mungkin nampak lagi kuat. Dan hari ini saya rasa untuk generasi muda sendiri, saya turun ke kampus-kampus melihat bagaimana anak muda berminat pada amanah ataupun tidak. Mereka lebih suka kepada sama ada PKR ataupun muda terus. Satu benda yang berbeza. Dan amanah memang saya rasa hampir susah untuk saya temui student ataupun mahasiswa yang simpati atau berminat untuk amanah. Dan mereka kadang-kadang mereka tidak mengenali amanah tu. Dan kalau mereka mengenali amanah, persepsi bukan kata di bandar saja, di luar bandar tu terlalu teruk bahawa amanah adalah memang budak DAP. Itulah masalah yang paling besar yang kita ada hari inilah. Okey, bukan kita lah, amanah. Ya. Tak apalah, kita ni sebagai orang yang bersimpati dengan perjuangan Islam. Cik Nordin, bagi ulasan. Ya, Datuk, boleh tambah sikit ya. Tadi Datuk Ali dah sebut tadi kedudukan amanah sebagai parti politik dalam Pakatan Harapan. Ya, yang mana ada parti yang kita tahu, parti DAP itu yang bukan Islamik lah bagi saya kan. Ya, Datuk Ali dah sebut tadi kita kena bersama juga dengan untuk dakwah untuk parti-parti lain bersama kita. Ya, okey. Bagi saya ya itu memang betul dari segi konsep. Jadi segi realitinya kita dalam satu gabungan sebagai kita bagi parti Islam, kita hendaklah menjadi dominant. Keyword dia dominant. Kalau amanah itu dominan dalam Pakatan Harapan, saya ingat tidak ada masalah.
Tapi dalam Pakatan Harapan, Amanah bukan dominan. Ya, DAP lebih dominan lagi pada Amanah. Mungkin lebih dominan daripada PKR, tak pasti. Tapi tapi dalam Bersatu, adakah PAS dominan dalam Bersatu? Dari segi PAS. Dari segi PAS dengan Bersatu tu sangat isu itu mereka bersama untuk satu gabungan yang sangat tidak akan melakukan sesuatu yang bertangan dengan Islam, saya rasa di sini sama Islam. Ya. Jadi apa kalau soalan saya ringkas, jawab ringkas dululah. Sebab kita bincang segi konsep PAS dengan Bersatu pun kita dibincang lepas ni. Itu konteks yang lain sikit daripada Amanah. Sekarang di segi Amanah dalam Perikatan Nasional. Soalannya itu akan dapat di manakah harus Amanah berada? Itu persoalan saya. Adakah mereka harus bersama dengan Pakatan Harapan yang mana ada parti DAP di situ, atau mereka keluar mencari gagasan lain kalau mereka untuk meneruskan dakwah Islamiyah dalam pentadbiran mereka. Jadi kalau mereka bukan dominan jadi kerajaan, saya khawatir akan jadi masalah kepada negara Malaysia yang mengiktirafkan Islam sebagai agama rasmi. Itu yang saya risau. Sebab saya lihat masa Tun Mahathir, seorang karakter yang begitu kuat sekali, jadi Menteri pun mencari masalah dengan setengah daripada menteri-menteri DAP, yang mana kita tak disalahkan mereka sebab mereka bukan orang Islam. Okey, jadi pemikiran mereka itu berlainan daripada kita sebagai pemerintah atau ketua yang beragama Islam. Memang beza. Jadi kalau kita parti kita dominan, jadi kita boleh menentukan arah tuju. Dan juga dalam Islam ni, bila kita merintah mestinya adil, baru Islamik. Kita tak boleh bunuh orang bukan Islam. Ya, kita tak boleh ganggu apa cara kehidupan dia, kita tak boleh paksa dari segi agama. Kalau kita dominan, kita boleh buat. Tapi kalau kita tak dominan, jadi Cik Awi sebut tadi, jadi kita jadi Amanah sebagai DAP boy lah. Okey Cik Nordin, saya nak balik ke Cik Arun ni. Sama ada Datuk Awi atau Cik Nordin sama-sama mengatakan bahawa Amanah perlu cari way out. Sama ada dengan cara, kata Cik Nordin, menjadi dominan dalam PH ataupun mencari align lain. Begitu Cik Nordin? Itu untuk masa hadapan untuk Amanah. Ya, okey. Macam mana Cik Arun? Okey, Datuk. Dia ada beberapa sisi daripada perbincangan kita yang apa ditimbulkan oleh Datuk, Cik Nordin dan Awi tadi. Jadi memang betul. Ya. Keberadaan sesuatu parti itu dalam satu gabungan itu, kalau dia nak dapat survive, dia mestilah menjadi dominan dalam parti tersebut. Barulah kita akan melihat dari sudut parti itu mempunyai suatu kekuatan. Jadi kalau begitu juga dalam Pakatan Harapan, dalam Pakatan Rakyat dulu, kalau PAS dulu berada dalam Pakatan Rakyat dan dia menjadi dominan, dia menjadi abang besar misalnya, dia tidak menjadi masalah. Tetapi kegagalan kita untuk nak melahirkan satu keadaan kita menjadi dominan, itu dia jadi masalah kepada parti-parti politik Islam ini. Jadi dia bergantung sejauh mana keberadaan Amanah dalam Pakatan Harapan untuk dijadikan suatu sumber utama yang bukan setakat menjadi yang dikatakan khadam DAP jadi dia mesti keluar daripada stigma ini untuk nak meletakkan dia, melonjakkan dia di kaca umum bahawa dia sebenarnya berada atas kekuatan atas falsafah, atas idea yang mengatasi parti-parti politik dalam gabungan yang berkaitan. Okey. Khadam DAP, kata Cik Arun. Khadam DAP. Tetapi persoalan macam Mukhris kata semalam, dia kata PAS pun adalah parti penumpang. Parti penumpang. Tapi kita tidak bincang PAS hari ini. Kita bincang tentang Amanah, kan? Maknanya masih lagi menumpang orang lain. Ridwan. Ridwan nak bagi ulasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
saya duk ikut beberapa kali lah siri-siri ini sebelum dia tentang PAS dan PKR saya duk ikut. Hari ini bila sentuh tentang amanah, saya nak kena masuk sikit Okey, sela. Saya Datuk, saya nak sebut begini tu. Ramai orang menyebut tentang tadi sahabat-sahabat sebut bagaimana amanah dilihat terlalu menyokong DAP. Ya, kata Cik Arun khadam. Itu saya khadam lah sekarang. Saya bersetuju Datuk. Saya bersetuju. Dan dalam masa yang sama, amanah dilihat terlalu membantai PAS. Sahabat-sahabat sekalian, kita kena melihat begini. Kami di amanah, kita keluar daripada rahim PAS. Dan kita keluar, istilah tu sedap lagi tu keluar pada rahim anak kandung. Kita keluar dalam keadaan pada saat ketika PAS sedang berhadapan dengan krisis pemikiran yang cukup teruk. 2014 berlaku muktamar di Batu Pahat dan saya di antara orang yang terlibat sebagai perwakilan dalam muktamar tersebut dan saya adalah orang yang 3 hari 4 hari dibicarakan dalam muka depan Saud Khabar sebagai orang yang dirampas mic kerana tegur satu tindakan yang saya rasa dia sudah berlaku sejak daripada awal 2014 bahkan di hujung 2013 bagaimana doktrin yang dimasukkan dalam usrah-usrah PAS tentang hubungan dengan orang yang bukan Islam itu dia bukan sebagai hubungan anggota semuwatanah sekadar sebagai anggota sewarga negara tetapi disebut tentang hubungan itu adalah hubungan mualah, hubungan itu adalah hubungan mahabbah dan sebagainya. Jadi dalam kecamukan pemikiran itu istilah-istilah orang tua macam saya ni dah tak faham dah. Kita dulu straightforward. Okey. Lepas tu ketika kecamuk pemikiran itulah, ketika itulah lahirnya amanah. Ketika itulah lahirnya amanah. Ridwan pun kecamuk juga. Ketika pemikiran PAS yang kecamuk itu. Yalah. Kemudian ketika itulah berlakunya kelahiran amanah. Dan amanah sebagaimana yang kita tahu 2015 kita datang daripada pelbagai takungan-takungan yang ada. Pelbagai takungan-takungan yang ada. Dan satu benda yang kalau kita melihat tentang perjalanan dan pergerakan amanah daripada 2015 sehingga sekarang ini baru 6 tahun, ketika itu kita berada dalam keadaan kewujudan sebuah parti Islam yang kedua berpunca daripada krisis dan yang keduanya krisisnya adalah krisis pemikiran. Dan kenapa akhirnya kita dilihat terlalu membantai PAS dan sebagainya? Kerana kita nak meruntuh doktrin lama yang telah dibina oleh PAS. Sahabat tahu ketika mana nak keluar daripada PAS ataupun hatta di hujung-hujung zaman PAS itu, insan 18 orang ni yang sekarang ini menjadi pimpinan amanah, mereka itu diletakkan dengan gelaran sebagai munafik haraki oleh sekarang ini yang dipecat oleh haji-haji pula daripada pengurusi daripada Setiausaha Majlis Syura Ulama. Jadi istilah itu adalah isu akidah. Kalau kami di Kedah hatta dikafirkan keluar daripada jamaah yang dipopularkan adalah hadis man faraqa jama'atal muslimin qida shibrin faqad khala arifqatal islami an unuqih. Jadi jama'atul muslimin itu adalah jamaah PAS. Jamaah muslimin itu adalah jamaah PAS. Jadi pergolakan ini bagaimana nak menghancurkan pemikiran meletakkan parti ataupun parti itu yang diterjemahkan dalam bahasa Arab sebagai hizb. Hizb itu mereka itu sebagai hizbullah dan selain daripada mereka itu adalah iblis. Man kana ma'ana fahuwa qiddis wa man laysa ma'ana fahuwa iblis. Seakan-akan ini didoktrinkan. Nanti Ridwan, nanti. Saya nak stop berkain Boleh. Ini tadi Awi kata perbalahan ini disebabkan oleh kedua-dua belah pihak itu ekstremis. Macam mana? Kedua-dua belah pihak di dalam PAS itu dilihat sebagai ekstremis. Kedua-dua pihak dalam PAS yang menjadikan sebagai amanah lah. Dua-dua tu ekstremis. Kalau dua-dua tu agak terbuka, tak jadi perpecahan. Saya nak menyebut, Allahu a'lam, golongan yang keluar daripada PAS adalah golongan yang wasati dari segi pemikirannya. Dari segi pemikiran politiknya, kelompok yang keluar ini adalah kelompok yang wasati. Cuma saya nak sebut tadi ni, saya nak pergi kepada kenapa dilihat terlalu sokong DAP? Kerana kami berpegang kepada punca kepada kehancuran Pakatan Rakyat itu, puncanya adalah kerana apabila PAS tidak berpegang kepada janji. Dan kita duk menyebut tentang al-muslimuna ala syurutihim. Kita duk sebut tentang perkara-perkara tersebut.
Dan bagaimana? Muktamar 2015. Saya melihat kata kepada saya sendiri bagaimana pada waktu itu usul yang dibawa oleh Dewan Ulama Pusat ke dalam muktamar itu telah diarahkan oleh Presiden dan Mursyidul Am pada ketika itu, Allah yarhamuh, untuk menerima usul tersebut, usul memutuskan hubungan dengan DAP. Usul untuk memutuskan hubungan dengan DAP atas alasan bahawa DAP itu adalah pihak yang menentang Islam. Sedangkan daripada 2008 sampai kepada 2015 itu duduk dalam kelompok yang sama. Mereka menyebut pada ketika itu perlu diputuskan hubungan, dan Al-Mursyidul Am pada ketika itu rahmatullahi alaih dan juga Presiden pada ketika itu telah mengarahkan supaya usul itu diterima sebagai usul yang diterima tanpa bahas. Dan di sinilah Mursyidul Am masih lagi Tuan Guru Nik Aziz lah. Almarhum Datuk Dr. Harun Din. Oh ya, maaf. Okey. Datuk Dr. Harun Din pada tahun 2015. Dan lanjutan daripada itu, Datuk tengok, lanjutan daripada itu apabila berlaku pewajahan kepada DAP itu sebagai kafir harbi dan sebagainya, sedangkan kita ada perjanjian, kita ada deklarasi PR pada ketika itu, Pakatan Rakyat, dan kita ada kerjasama sampai ke tahap 2015 sampai 2018 masih ada 3 orang exco dalam kerajaan negeri Selangor. Ketika DAP menjadi harbi, ketika yang sama mereka bersama dengan DAP. Di mana ayat yang mereka sebut, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Mereka gambarkan di Cik Harun kata masalah bersama DAP itu tidak ada masalah, masalah jadi khaddam. Itu saya nak menyebut kenapa kita dilihat mempertahankan DAP. Kita tidak mempertahankan semua tindakan yang dilakukan oleh DAP. Berapa kali kalau dalam keputusan PH Nasional, PH Pusat yang menolak pandangan-pandangan DAP. Banyak kali, bahkan kalau kita tengok, kalau kenyataan terbuka teguran kepada beberapa pihak yang golongan yang jenis kerah ini ada dalam semua parti. Yang berapa kali kenyataan terbuka yang telah dibuat untuk menegur DAP. Tapi asas dia, bila DAP diserang dari segi tuduhan-tuduhan yang seumpama, macam Ustaz Hadi sebut 3-4 malam lepas, Buddha lahir daripada rahim, Buddha dilahirkan oleh DAP dengan tujuan untuk mengkucar-kacirkan orang Melayu. PAN lahir daripada DAP. Kenyataan-kenyataan yang seumpama ini, sampai apa kesalahan sekalipun, kalau berlaku dalam politik ini, maka DAP dijadikan sebagai kambing hitam. Itu yang kita pertahankan. Pasal kerana dia adalah rakan sewarga negara kita. Dia adalah rakan yang kita bertahaluf dengan dia. Dan selagi mana dia tidak buat melanggar apa yang dipanggil sebagai pelanggaran kepada deklarasi piagam PH yang ditandatangani pada bulan 1 2018, saya rasa kita perlu mempertahankan. Sekiranya mereka buat dalam perkara-perkara, sama ada individu ataupun atas nama organisasi, mereka buat untuk menentang Islam ataupun menghantam ataupun mengkucar-kacirkan Islam, pada hakikatnya saya yakin ramai orang dalam amanah yang akan bangkit dan berani untuk menyatakan sesuatu kepada DAP. Adapun terhadap PAS, kenapa kita dilihat terlalu membantai PAS? Kerana kita nak buang doktrin politik akidah yang sudah itulah pada zaman Datuk, zaman-zaman yang sebelum ni, kemudian makin menyempit, tapi di hujung tahun 2012-2013 dibawa semula, dibuka semula. Dan pada waktu itu kita melihat ini yang perlu kita polis masyarakat, dan kita perlu kita perlu berikan kefahaman kepada masyarakat bahawasanya pandangan mereka terhadap politik ini adalah pandangan yang ekstrim. Sebab itulah kita sering dilihat membantai PAS. Sebab itulah kita sering dilihat. Cukup. Putu Ridwan, cukup. Terima kasih banyak, Datuk. Okey, terima kasih banyak. Itu jelas, saya pun belajar daripada kenyataan itu. Cik Nordin, nampak Cik Nordin ada idea untuk nak bagi tahu. Cik Awi lu kot, dia nampak excited nak daripada PAS tu. Okey, silakan. Lepas tu saya komen lagi. Okey. Sikit je. Ustaz Wan, bila kita sebagai orang yang simpatizem pada amanah, yang bekerja untuk amanah, dan
walaupun tidak register ahli, tapi pelibatan di peringkat awal bersama dengan amanah juga sebenarnya. Cuma kita sebagai orang yang bekerja di amanah sendiri dan menyayangi amanah juga, kononnya lah, kita pun merasai bahawa amanah ni adalah kadam DAP. Bahasa paling mudah. Mungkin kita boleh, Tuan boleh letak balik label pada saya sebagai orang yang tak cukup tarbiyah dalam jemaah dan sebagainya. Cuma di sinilah masalah yang paling utama. Bukan kata masyarakat. Kalau profesional ataupun academician mengatakan bahawa amanah adalah kadam DAP, mungkin itu adalah pandangan serong daripada orang yang tidak bersama dengan amanah. Tetapi kita sebagai orang yang bersama dengan amanah, yang menyumbang untuk amanah, melihat amanah memang kadam DAP. Okey, sebagai contoh, isu tulisan Jawi, memang ada seketul dua DAP yang ekstrim, tukar jalan kepada jalan bahasa Cina dan sebagainya. Tak ada satu ketul pun pemimpin amanah yang menegur tindakan tersebut. Itulah yang dilihat sebagai satu kadam oleh masyarakat. Tak betul tu, Syekh. Pengurusi ada ni, tuan. Okey, tak apa. Ini tak apa, saya Ustaz Wan ni saya sayanglah sebab antara orang yang bagi saya antara orang awal yang saya kenal, yang saya hormat sikit walaupun Okey. Dia pun apa ikhlas tadi, dia nak tegur dengan syarat ikhlas. Kita pun ikhlas sebab sebagai orang yang bersama ada simpatism pada parti, merasakan bahawa inilah yang berlaku pada amanah, dan kalau ada pun sedikit komen yang tidak dilihat sebagai satu barisan depan ataupun pimpinan PH amanah itu sendiri, menyebabkan orang melihat confirm amanah adalah kadam DAP. Walaupun kita menafikan bagaimana sekalipun, hampir keseluruhan academician yang tidak berparti ataupun tidak terlibat secara direct dalam parti akan meletakkan bahawa amanah adalah kadam DAP. Itu, dan masyarakat seperti orang awam akan lebih menerima pandangan professional academician berbanding penafian yang sikit saja di peringkat amanah itu sendiri. Dan tak ada satu pun perbincangan. Kalau kita lihat PAS, macam mana PAS dengan DAP bertembung, PAS akan kekal dengan mempertahankan hudud. Walaupun DAP kapasing Kit Siang menentang DAP secara jelas, tapi PAS akan pertahankan Islam tu secara jelas. Ni yang kita lihat, amanah adalah kadam DAP. Dan untuk makluman, kalau kita lihat hari ini, kalau Tuan Nordin kata tadi amanah keluar daripada Zoom DAP, daripada kepompong DAP. Kalau kita lihat PKR sendiri menjarakkan diri daripada DAP sekarang ni melalui pertandingan sendiri, logo sendiri dan sebagainya. Ini adalah untuk mengelak stigma-stigma DAP itu sendiri, dan amanah stay berkasih sayang, setia dan jujurnya, sikap yang baik. Tapi dalam masyarakat Melayu yang terlalu hanya ada dua parti dominan, UMNO ataupun PAS, mereka takkan melihat amanah adalah parti yang berjuang untuk Islam kerana dilihat parti kadam DAP. Itu saja Abang Ridwan, minta maaf. Okey, terima kasih. Wan, Ridwan, sobat dulu. Saya nak pergi kepada Cik Nordin ni. Cik Nordin mengelak 2 kali dah. Cik Nordin, bagi ulasan. Macam mana? Terima kasih Datuk Profesor. Saya lihat parti PAS dan juga parti amanah ni dari aspek parti politik. Ya, sebab tu bila dua-dua pihak tegaskan pandangan masing-masing menggunakan Al-Quran, hadis dan sebagainya. Jadi saya tak mau komen lah kan. Saya tak nak benda-benda itu dia buat dipolitikkan. Ya. Jadi bila ditegas itu kita selalu tak mau komen lah dibawa ayat Quran dan sebagainya, kecuali kita memang mufti dan orang yang bertahan dalam agama ada tu kan. Jadi kita tahu sikit ni tak ada komen lah, tapi berpandangan saya walaupun sesebuah mufti pun negeri-negeri pun ada perbalahan. Perlis ke Perak ke Pulau Pinang ke Johor ke, jadi sebab tu saya tak mau sangkut dekat dari segi agama, dari segi parti politik ni. Jadi Cik Nordin nak melihat dari politik semata-mata gitu kan? Walaupun politik tak lari pada Islam, tapi konteks kali bila kita masuk isu-isu agama, ayat Quran kita quote ni, masing-masing boleh quote apa-apa sajalah daripada Quran dan hadis untuk kepentingan masing-masing itu. Ya. Kan,
PAS akan cakap dari segi konteks dia dan juga ni amanah dari konteks dia kan. Jadi saya nak lihat perspektif dari segi perspektif politik ni, ya, di manakah amanah tajuk kita hari ini itu untuk kehadapan. Jelas. Ya, jadi Coach Cik Ridwan nak tambah pasal apa Cik Awi cakap itu antara PAS dengan amanah lah kan. Betul kan? Ridwan kena tambah macam mana cadangan Datuk, Cik Nordin dan sebagainya supaya amanah ada way out, keluar daripada tuduhan masyarakat dia adalah khadam kepada DAP. Okey, kita bagi ruang kepada Ridwan. Puan, mana? Allah a'lam. Kita sedang mendidik masyarakat sebenarnya. Kewujudan amanah, kewujudan Pakatan Harapan, kita sedang mendidik masyarakat atas tiga perkara. Yang pertama, kita nak keluarkan daripada politik berasaskan kepada ras, politik berasaskan kepada sentimen perkauman, kepada sentimen agama dan sebagainya. Dan ini amanah cuba buat melalui resolusi Nunji, dan itu kita telah turun ke bawah. Nunji dan dua al-ulama lin-Nahdha al-Jadidah, sayap sayap yang kita tahu Akademi Nunji ini adalah sayap untuk badan pemikir amanah, terutamanya dari sudut politik Islam. Kita buat Nunji pada tahun 2019, kita buat Naduah di Melaka, dan antara benda yang kita lontar dalam masyarakat dan pada waktu itu sampai bawa kepada perdebatan, kepada nak berbahas di adalah melalui kertas kerja yang dikemukakan oleh Ustaz Fawaz Fadil, yang antara benda yang disebutnya adalah tentang politik adalah sebahagian daripada Islam, tetapi politik bukan dalam isu akidah. Ini yang kita nak mendidik daripada terutamanya daripada sahabat-sahabat yang kita tinggalkan dalam PAS, kan? Sebab dalam PAS dididik bahawasanya politik itu adalah akidah. Politik itu sebahagian dibincang dari sudut akidah. Sebab itulah kalau kita tengok ayat-ayat yang digunakan adalah ayat tentang mualah ataupun ayat tentang melantik wali di kalangan orang yang bukan Islam itu ayat yang digunakan untuk menyatakan bahawasanya kalau orang yang buat macam tu, orang itu tidak jelas akidahnya dalam pilihan raya ketika mana pilihan raya di Balakong. Okey. Itu yang pertama. Itu yang pertama tu. Yang kalau kita nak sebut tentang jalan keluar, kita nak sebut politik berasaskan kepada idea, politik yang berasaskan kepada merit, politik yang berasaskan kepada menyebut tentang Malaysia ini adalah hak milik kita bersama. Kita tidak memperjuangkan takdir, tetapi kita memperjuangkan ikhtiar. Ini yang kami bawa dalam amanah, dan ini yang cuba kami nak didik. Ya, mungkin dia akan memakan masa yang lambat itu. Dia akan memakan masa yang lama. Tapi ini yang kita nak bawa. Kita tidak mau memperjuangkan takdir kita sebagai bangsa Melayu, takdir kita beragama Islam. Tetapi yang kita nak berbicara tentang ikhtiar. Kita nak berbicara tentang apa yang kita boleh ikhtiar untuk negara kita atas titik dia Malaysia dan kita Malaysia. Okey. Ini yang kita sebut. Ini antara jalan yang amanah nak buat. Jadi teorinya sudah ada tetapi tidak dizahirkan, kata orang. Tidak dizahirkan. Kita telah zahir. Tapi Datuk, satu lagi. Kita tubuh 2015, 2016, 17, 18 kita dapat pemerintahan. Dan Pakatan Harapan, saya sebut secara jelas, kan pada ketika itu ditunggangi ataupun kemenangan Pakatan Harapan pada waktu itu diberikan sumbangan oleh pelbagai pihak. Oleh LGBT-nya, kita tak nafikan, daripada kalangan akademisiannya, daripada orang mudanya. Hatta di kalangan Melayu luar bandar. Sebab itu kita menang. Pakatan Harapan menang 19 kursi di kawasan-kawasan Felda pada tahun 2018. Yang ini yang kita kata, bila kita keluar, kita duduk dalam tampuk pemerintahan, dalam realiti Malaysia, dan kita nak adjust balik. Proses adjustment itu, hatta di kalangan pemuka-pemuka Pakatan Harapan. Pemuka-pemuka Pakatan Harapan yang datang daripada takungan yang berbeza itu proses yang kalau kita boleh sebut, kejayaannya tidak memberangsangkan. Tapi secara konsepnya kita sudah ada. Allahu a'lam. Okey. Satu soalan sampingan boleh kawan? Boleh. Pasal apa anak-anak kepada pemimpin agung PAS ni kan berpecah? Anak Fadil berpecah, anak ni Aziz berpecah dua, tidak solid di kalangan keluarga sendiri.
sebelum tu kalau kata merujuk kepada bekas-bekas presiden, anak almarhum Datuk almarhum Tuan Haji Yusof Rawah itu solid bersama dengan Amanah. Bukan Dr. Mujahid seorang. Bukan Dr. Mujahid seorang. Ya, solid semua dengan Amanah. Anak almarhum Datuk Fadil Muhammad Nur daripada 7 itu saya ingat 4 bersama dengan Amanah. Dan selebihnya itu bersama dengan Amanah dengan makna memegang jawatan. Anak Tuk Guni Aziz satu orang saja. Pasal apa itu berlaku? Sudah tentulah, wallahu a'lam Datuk, saya rasa dia berpunca daripada bagaimana doktrin politik di kalangan di kalangan orang-orang PAS yang menyebut kata, kalau kita baca sebagai contoh, la wada' syams diletakkan di tangan kanan matahari semua, akhirnya yang tidak akan tinggal itu adalah PAS. Diterjemah begitu, maknanya difahamkan seumpama itu. Bukan tidak akan tinggal itu adalah agama. Sebab itulah diulis dengan istilah istiqamah dan sebagainya. Dan ini satu permasalahan yang cukup besar. Saya Okey. Betul ke Awi? Di Kedah Datuk. Satu lagi di Kedah. Betul Datuk. Betul ha? Betul. Okey, tak apalah. Kita diajar macam tu dulu. Salah saya nak bagi ke Tuan Haji Nordin sikit kejap ya. Lepas tu nak balik kepada Cik Arun. Okey, saya boleh faham. Saya bimbang kan takut macam ni. Takutnya ini menunjukkan bahawa antara PAS dengan Amanah itu hanyalah satu buah parti yang sama tetapi pembawaan yang berbeza sikit kerana macam dua beradik rebut pusaka lah. Doktor, just sikit. Adakah kita yakin bahawa hanya dengan penyatuan yang Melayu ni akan berlaku seperti yang kita imagine sekarang ni, yang kita duk fikir bahawa Melayu kena bersatu. Sedangkan apa yang berlaku hari ni pun, di mana PAS berada pun tiada penyatuan bersama UMNO. Sekejap lagi kita tengok bersatu pula akan menimbulkan nasib yang sama. So untuk berharap kepada penyatuan, saya rasa lebih baik pada develop dan memberi pandangan yang baik pada parti-parti pimpinan Melayu yang ada hari ini. Ini kita membunuh karakter dia sampai lunyai. Kalau kita tak suka kumpulan A, kita akan lunyaikan kumpulan A sampai habis. Dan kalau kita tak suka kumpulan B, kita kata macam tu. So hari ini pemimpin Melayu semua berpecah belah disebabkan oleh masyarakat ada persepsi yang negatif. Bila ada pemimpin yang naik, dia tidak akan ditaati dan direspek. Bukan ditaati lah, maksudnya dihormati dalam skala yang pelbagai orang boleh respect dia walaupun dia daripada parti yang berbeza. Okey, faham. Tadi lagi Awi ada pendirian supaya kita tidak ekstremis sangat, kita kena agak liberal sikit. Itu saya nak bagi, sebelum saya nak bagi akhir kepada Cik Arun ya. Cik Nordin nak kata apa? Ya, saya dah sebutkan tadi, kita lihat dari segi isu politik. Okey. Datuk Faisal kan ya. So tadi daripada saudara Ridwan tadi nampaknya maksudnya Amanahkan bersama dengan Perikatan Harapan lah kan, sebab dia masa akan menentukan dia mungkin kuat, mungkin dominan. Ya. Itu faham saya tadi lah kan. Ya. Tapi dari konteks politik ni biasalah macam Saudara Alwi sebut tadi sesama parti Melayu sekarang ni UMNO, khususnya UMNO dengan bersatu ini memang bertegang betul lah ya di Johor sekarang, pilihan Johor ni berpatah arang dah, berpatah arang ya. Tapi yang politik ini sebab isu politik ini kan isu agama ya. Dalam politik betul. Politik khususnya politik Malaysia ni saya nampak di kebandingan luar negara mereka lebih lagi berintegriti saya rasa. Ya. Okey. Saya faham idea Cik Nordin. Maknanya berpolitik lah, tapi sampai kepada masalah agama maka kita kena bersatulah begitu kan? Ya, agama ya. Jadi untuk ke depan kita tak tahu bagaimana. Jadi saya tengok sekarang fenomena yang berlaku sekarang ni bila Sabah dan Sarawak menjadi wilayah. Satu kita kena lihat dari segi perspektif geopolitik juga Datuk. Ya, betul. Ya, akan datang sebab kita lihat banyak dah hari ni di mana di Ukraine yang berlaku hari ni tu isu pecahan. Sekarang di Great Britain sama juga, Scotland pun nak minta independent buat referendum. Ya. Jadi Sarawak pun walaupun pemimpinnya masih Islam hari ini,
tapi apakah akan jadi masa hadapan untuk segi politik ini kan? Jadi itulah kita berhati-hati. Sebenarnya antara PAS dengan amanah ni hanya fokus di Semenanjung Malaysia dah tu. Dia bukan seluruh Malaysia. Kalau PAS dengan UMNO bersatu pun mereka tanding satu parti pun saya ingat tak boleh mentah Malaysia lagi, tak cukup lagi dari segi. Tapi nak fikir masalah Sabah Sarawak macam mana? Di sini kita duduk kelahi tak selesai. Ya, itu maksud saya tu kan. Ya, betul. Jadi itu tak fikir lagi tentang Indonesia pergi letak bandar utama dia yang dinamakan Nusantara. Ya betul lah. Tapi saya rasa kalau Malaysia ni mentah oleh pemimpin Islam, Melayu Islam kita ni, saya ingat tak masalah kita dengan Indonesia. Saya rasa Indonesia ni takkan berlaku kot pemimpin dia bukan orang Islam. Ya. Walaupun dia pun lebih ada freedom agama di Indonesia kan. Jadi balik ke konteks tajuk kita Datuk ni, amanah hendak ke mana? Saya rasa amanah akan terus bersama dengan Pakatan Harapan Datuk selagi pemimpin dia rasa itulah peluang dia keemasan dalam politik. Okey. Dia rasa dalam bersama DAP dia boleh menang kursi banyak mana sebab kita tahu pengundi Cina ni dia akan tolak BN UMNO tu dan mana juga parti yang bersama dengan dia DAP dia akan undi, bukan sebab di segi dia percaya kepada dia punya perjuangan dan sebagainya. Saya ingat bukan sebab itu. Jadi pandangan saya lah Datuk, betul ke tak wallah alam lah. Jadi, itu betul lah, Awi pun nak macam tu lah tu, suruh lebih liberal pandangan tu. Okey Dok ya. Okey, terima kasih banyak. Kita ada hanya sikit lagi, tak sempat nak pergi dengan Awi. Saya terpaksa kena pergi kepada Cik Arun untuk menyudahkan perbincangan kita. Silakan Cik Arun secara pendek lah. Okey Dok, dari sudut akademiknya, saya merasakan idea-idea politik idea yang dibawa oleh amanah ini sesuatu yang amat positif lah dalam kerangka untuk kita melihat realiti politik negara kita yang terdiri daripada kepelbagaian ini. Jadi kita tidak boleh lagi membina politik kita atas untuk memenangi hati masyarakat untuk sebagai satu majlis politik berasaskan kepada sentimen agama dan perkauman. Sebab realiti ataupun kepelbagaian seperti mana politik idea yang digagaskan oleh amanah ini dari sudut akademiknya dia adalah sesuatu yang amat positif yang bersesuaian dengan realiti negara kita ini. Jadi kemungkinan dari segi isu-isu sampingan tentang serangan persepsi terhadap amanah, terhadap PAS atau terhadap sesiapa saja ataupun tokoh-tokohnya itu satu perkara yang mungkin kita tak dapat elakkan. Tetapi dengan mengambil pendekatan akademik, jalur ilmu, berdasarkan kepada fakta, berdasarkan kepada kajian-kajian lapangan, kita akan dapati bahawa akan adanya politik idea ini sesuatu yang positif. Cuma dalam realiti pergolakan politik kita hari ini, kemungkinan politik idea ini agak sukar. Sebab apa? Sebab tahap kematangan masyarakat kita terhadap politik itu belum sampai kepada satu tahap yang baik misalnya. Jadi itu saja Datuk. Okey, terima kasih Cik Arun, dan oleh kerana masa sudah tidak lagi sesuai untuk kita meneruskan, saya mengambil peluang untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang hadir, sama ada yang bincang, terutama sekali yang telah mengadakan perbincangan. Yang saya rasa telah perbincangan kita pada hari ini telah membantu kita punya dialog lebih berarti, maknanya dialog kita sudah menjadi lebih bermutu dengan perbincangan yang ada, dan walaupun sikit sebanyak adalah rona-rona nak menyokong parti sendiri itu, tetapi sebenarnya kita telah lebih objektif untuk berbincang di sini semua pihak, dan kita harap yang mereka yang tidak ikut serta dalam perbincangan pada hari ini, kita harap pada minggu-minggu yang akan datang mereka juga ikut berbincang. Kita
bagilah pandangan sikit seorang. Jangan macam satu masa tu saya picit Cik Arun macam saya picit Colgate ubat gigi. Nak suruh dia cakap juga walaupun dah letih dah Cik Arun, saya minta Cik Arun cakapkan juga. Jadi oleh kerana itu saya sekali lagi mengucapkan berbanyak terima kasih kepada para panelis yang datang dengan secara sukarela dan juga kepada pengikut kita bukan saja dalam Facebook ini tetapi juga melalui media-media rakan kita dan sebagainya. InsyaAllah kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan keikhlasan kita yang mahukan supaya umat kita lebih kuat, lebih solid dan lebih berwibawa termasuk dalam hal-hal yang berkait dengan politik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.